Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak kesayangan cikgu. Sekali lagi bersama dengan Cikgu Fiza untuk Cikgu Fiza kongsikan eksperimen sains tingkatan 5 iaitu eksperimen 4.1 untuk mengkaji kesan suhu bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Jom sama-sama kita saksikan. Okey, eksperimen kita pada hari ini untuk membuktikan hipotesis semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Jadi kita akan cuba buktikan sama ada hipotesis ini boleh diterima ataupun tidak. Okay, jadi untuk pemboleh ubah seperti biasa kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang pertama iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan ialah suhu larutan natrium thiosulfat. Kita akan gunakan 5 suhu larutan natrium thiosulfat yang berbeza, iaitu yang pertama suhu bilik, yang kedua kita ada suhu 35, 40, 45 dan 50. Bermaksud ada 5 suhu yang berbeza. Okey, kemudian untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan, dan yang dimalarkan pemboleh ubah yang sentiasa sama adalah kepekatan dan isi padu larutan natrium thiosulfat, di mana kita menggunakan isi padu larutan natrium thiosulfat sebanyak 50 cm padu dengan kepekatan 0.2 mol desimeter padu. Okey, seterusnya ialah kepekatan dan isi padu asid sulfurik. Okey, di mana kepekatan asid sulfurik yang kita gunakan ialah 1 mol desimeter padu dengan isi padunya 5 cm padu, dan kita menggunakan saiz kelelangkon yang sama. Inilah bahan dan radas yang diperlukan untuk eksperimen 4.1. Bahan utamanya ialah larutan natrium thiosulfat 0.2 mol desimeter padu, asid sulfurik 1 mol desimeter padu dan kertas putih dengan tanda X. Manakala radas yang kita perlukan ialah kelelangkon 250 cm padu, silinder penyukat, jam randik, termometer, penunu Bunsen, tungku kaki 3 dan kasar dawat. Langkah yang pertama, terus sukat dan tuang 50 cm padu larutan natrium thiosulfat 0.2 mol desimeter padu ke dalam kelelangkon dengan menggunakan silinder penyukat dan biarkan larutan selama 5 minit. Sementara menunggu selama 5 minit, sukat dan tuang 5 cm padu asid sulfurik 1 mol desimeter padu. Selepas 5 minit, terus sukat dan catatkan suhu larutan natrium thiosulfat dan suhunya ialah 25 darjah Celsius. Okey, seterusnya letakkan kelelangkon tadi di atas kertas bertanda X dan terus masukkan asid sulfurik. Pada masa yang sama, mulakan jam randik secara serentak. Perhatikan tanda X dari atas kelelangkon. Okey, dan hentikan jam randik sebaik-baik sahaja tanda X pada kertas putih tidak kelihatan. Dan bagi suhu 25 ataupun suhu bilik ini, masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan ialah 21 saat. Seterusnya, ulang eksperimen tadi dengan menggantikan larutan natrium thiosulfat pada suhu bilik tadi dengan larutan natrium thiosulfat yang dipanaskan pada suhu 35 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 45 darjah Celsius dan 50 darjah Celsius. Tapi untuk video kali ini cikgu cuma akan tunjukkan larutan natrium thiosulfat yang dipanaskan pada suhu 50 darjah Celsius untuk kita membuat perbandingan kadar tidak balas di antara bahan yang mempunyai suhu yang paling rendah dengan bahan yang mempunyai suhu yang paling tinggi. Apabila larutan natrium thiosulfat tadi sudah pun mencapai suhu 50 darjah Celsius, terus letakkan kelelangkon di atas tanda X pada kertas putih. Tuangkan asid sulfurik 1 mol tadi dengan cepatnya ke dalam larutan natrium thiosulfat dan mulakan jam randik secara serentak. Dan masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan ialah 6 saat. Berdasarkan eksperimen yang telah kita jalankan sebentar tadi, kesimpulan yang kita boleh buat ialah
Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Hipotesis dapat diterima. Jadi diharapkan video ini dapat membantu anak-anak semua memahami hubungan di antara suhu bahan tindak balas dan kadar tindak balas. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.